wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, Fadil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah malam ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Hadijah Tuan Kuasa Gema Nur Iman. Kuliah maghrib kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, live daripada Malaysia. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim dengan untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Yang saya hormati Puan Norini Mukhtar selaku moderator kita pada malam ni. Tidak lupa juga Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI, staf-staf kepimpinan dan pentadbirannya. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak dan seluruh warga jemaah GNI yang bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk sama-sama kita memanfaatkan sehabis mungkin dalam program yang dianjurkan oleh GNI pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan meredai serta memberkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi pada malam ni suka untuk kita nak berbicara berkenaan dengan ma'al hijrah, tetapi dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan saya selit-selitkan juga berkenaan dengan pengalaman kali pertama menjejakkan kaki ke Tanah Suci bagi mengerjakan ibadah haji, dan sedikit pengalaman berada di sana dan satu kegairahan beribadah di sana dan satu pengalaman ujian dan pengalaman yang Allah uji saya di sana, dan kita akan kongsi-kongsikan sebentar lagi insya-Allah. Jadi bercerita dengan keadaan satu tajuk iaitu ma'al hijrah, menggapai rahmat Allah. Ma'al hijrah, menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni kalau kita bercerita dengan tajuk ma'al hijrah, kita kena ingat, ibu-ibu kena ingat, makcik-makcik, ayah-ayah, abang-abang kena ingat, di dalam satu hadis Nabi SAW yang di dalam kitab-kitab hadis, antaranya hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Imam Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, di dalam pembukuan kitab-kitab hadis tersebut ada di tajuk yang pertama, tajuk yang mula-mula sekali apabila kita selak helaian-helaian kitab hadis tersebut,
dia akan meletakkan satu tajuk, iaitu tajuknya berkenaan dengan al-ikhlasu fil amal, ataupun tajuknya berkaitan dengan niat. Maka dia datangkan hadis dalam kitab-kitab tersebut, maka dia letakkan dalam hadis dalam kitab tersebut, hadisnya berbunyi Ani bin Umar ataupun An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Banyakkan hadis dia macam tu. Lalu dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin ay yankihuha. Disebut macam tu dalam hadis tersebut. Dia kata, sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap amalan dimulai dengan niat. Maka dia letak dalam hadis-hadis tersebut, dia kata ada orang yang berhijrah. Faman kanat hijratuhu, sesiapa yang berhijrah. Hijrah ni maksudnya apa? Maksudnya keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah nak pergi ke mana? Keluar daripada rumah nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Niat dia apa? Macam itulah maksudnya. Maknanya kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila dunia yusibuha. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya, dia niat untuk nak mendapatkan sesuatu ke tempat yang ditujunya tu, maka Allah akan memakbulkan segala permintaannya. Keluar daripada rumah nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Nak pergi Makkah tu nak buat apa? Dia kata nak pergi buat haji. Nak buat haji ke ada something benda-benda yang lain di dalam ibadah haji tu? Ada tak benda-benda yang lain diselitkan sikit? Ada. Pergi buat haji tu nak pergi buat apa? Nak pergi buat haji sungguh-sungguh ke ataupun nak pergi beli shopping-shopping waktu buat haji tu? Itu pun kena IQ juga tu. Tengok orang macam tu, dia bawa duit banyak. Pasal apa bawa duit banyak makcik? Saja nak pergi shopping. Shopping. Masya Allah. Nak pergi beli apa kat Mekah tu makcik? Nak beli ceret emas. Nak beli apa lagi makcik? Kayu koka. Nak beli apa lagi makcik? Nak beli tudung. Nak beli apa lagi makcik? Jubah. Sebab kawan ramai pesan. La ilaha illallah. Jadi maknanya dia ada niat yang benda yang lain. Allah terima tak dia punya niat tu? Allah terima. Allah kata apa? Yusibuha, ataupun keluar daripada rumah tersebut, awim ra'atin ayyankihuha. Itu hadis Nabi tu. Nabi kata apa? Ataupun dia keluar daripada rumah tu, dia ada niat, dia nak keluar rumah tu, dia nak pergi jumpa perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Dia keluar daripada rumah, dia niat, dia nak pergi mengorat. Itu pun bahaya. Jadi, sesiapa yang berniat macam tu, maka Allah SWT akan bukakan lorong-lorong ke arah tersebut. Di atas niat dia tersebut, maka Allah akan tunaikan hajat. Sebab itu, setiap perbuatan kita ini dimulai dengan niat. Cuba tengok Quran kata apa? Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Boleh rujuk ayat ni Allah kata, wa may yakhruj min wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraraman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Allahu akbar, hebatnya Allah. Allah kata apa? Wa may yuhajir fi sabilillah. Sesiapa yang berhijrah di jalan Allah. Maknanya apa? Daripada dia jauh dengan Allah, dia nak dekatkan diri dengan Allah. Daripada dia jauh daripada Allah, dia nak cuba mendekatkan diri dengan Allah. Dia bangun malam, sanggup bangun malam tu, dia nak pergi ke masjid, dia nak dekatkan diri dengan Allah. Dia bangun malam tu, dia nak pergi minta ampun ke Allah, dia nak pergi bertobat kepada Allah, dia nak pergi membersihkan jiwanya, dia nak pergi bersihkan dirinya daripada belenggu dosa di dalam kehidupannya. Dia keluar daripada rumah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Cuba tengok, Allah kata apa?
sesiapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata nak berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah, dia nak buat amal-amal apa yang disuruh Allah. Dia tak mau dah buat benda-benda yang ditegah Allah. Allah kata apa? Thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sekiranya dia keluar tu, dia nak pergi menuju kepada Allah, nak dekatkan diri dengan Allah dan nak dekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada amalan sunnah yang dibina di dalam kehidupannya. Sekiranya dia takdir dia mati di dalam perjalanan, tak buat lagi, cuma mati dalam perjalanan nak pi buat tu. On the way tu, mati dalam perjalanan dia. Allah kata apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sesungguhnya kami dah tulis siap dah. Kata dia ni orang yang mendapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah sebut di hujung tu, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Apa maksud? Dah buat macam tu pun kira okey dah. Keluar tu dalam perjalanan tu, nak pergi cari Allah, nak dekatkan diri dengan Allah. Allah tulis dalam perjalanan tu, walaupun dia tak sempat buat, dia meninggal di dalam perjalanan. Ayat ni ada rentetan daripada cerita kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel, pernah dengar tak cerita, ada orang tu kaki bunuh orang. Dia bunuh berapa orang? Dia bunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Dia pergi tanya kepada seorang ahli ibadah, ahli al-abid, dia tanya, wahai si abid, tanya sikit, aku ni dah bunuh orang 99 orang. Aku dah pernah bunuh 99 orang ni. Ada tak rahmat Allah dan keampunan Allah tu masih diberikan kepada aku? Jawab ahli ibadah tu, dia kata, apa? 99 orang? Kalau 99 orang kau dah bunuh, tak ada masa depan kau. Memang kojo lah kau. Lalu dia buat apa? Dia bunuh kawan tu. Cukup 100. Dia bunuh kawan tu. Cukup 100. Lalu dia pun bengong, dia kata, aku dah nak bertaubat, tiba-tiba kawan tu kata macam tu pula, aku bunuh dia. Banyak dosa aku ni. Lalu dia kata, aku nak pergi cari seorang yang alim. Abid ni, dia tak berilmu, tetapi dia tak boleh nak menyampaikan atas dasar ilmu yang sepatutnya dia sampaikan kepada orang yang pergi cari dia tu atas dasar ilmu, supaya dia clear benda-benda macam ni. Lalu dia pergi jumpa orang yang alim. Dia pergi jumpa seorang yang alim. Jumpa rahib, alim, pendeta. Dia tanya kepada si alim ni, wahai si alim, tanya sikit, aku ni baru saja lepas bunuh 100 orang tadi. So aku nak bagi tahu dekat hang, 100 orang dah aku bunuh. Ingat elok-elok. Aku dah bunuh 100 orang tadi. Hang kena ingat elok-elok. Cuma aku nak tanya dekat hang, lah ni, ada lagi kah ruang dan peluang kepada aku untuk Allah nak menerima aku sebagai manusia yang bertaubat, dan Allah boleh tak nak ampun dosa aku kalau aku bertaubat? Jawab si alim ni, dia kata, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kau keluarlah daripada kampung kau, pergilah berhijrah. Keluarlah, hidupkanlah suasana kehidupan kamu di suasana yang baru, di tempat yang baru, supaya orang tidak ketahui akan identiti kau yang sebenar, yang dulu-dulunya kau dalam keadaan banyak dosa kepada Allah. Maka hidupkanlah diri kamu di tempat yang baru. Keluarlah daripada kampung itu menuju ke tempat yang lain. Itu cadangan dia. Dia pun siap-siap baju pun semua, dia pun keluar. Bila dia keluar ni, dalam perjalanan sampai di pertengahan jalan, mati dia. Tak sempat sampai ke destinasi yang nak ditujunya tersebut. Mati. Mati dalam perjalanan tersebut. Bila mati dalam perjalanan tersebut, datang 2 malaikat. Malaikat yang nak ambil dia sebagai orang yang dosa, ataupun satu lagi malaikat yang nak ambil dia sebagai orang yang diberi pahala. Maka berbincanglah 2 malaikat ni. Malaikat ni kata apa? Ini makanan hamba, bukan makanan tuan hamba. Ni macam cerita apa? Macam cerita 6 Jahanam. Saudara Tantari dengan saudara Damanhuri. Tantari dengan
Damhuri. Cerita 6 jahanam tu. Piramli dengan Laksmana Damhuri. Ini makanan hamba, bukan makanan tuan hamba. Tuan hamba tidak boleh menjentik segala musuh-musuh hamba sebab ianya adalah makanan hamba. Macam itulah ceritanya. Cerita 6 jahanam kan. Lalu apa yang berlaku? Dalam keadaan tersebut, malaikat ni berbincang. Lalu Allah perintahkan dua malaikat ni. Allah kata, wahai malaikatku sekalian, ukur dari mana jaraknya yang paling hampir daripada rumah diakah ataupun ke tempat yang nak ditujunya. Lalu malaikat ni ukur, tengok-tengok si hamba Allah ini sudah hampir dekat dengan tempat yang nak dituju. Maka Allah kata, ini makanan malaikat yang nak diberi rahmat kepada dia. Tu dia. Lalu turunlah ayat Quran ni, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Macam tu. Maka diberi rahmat kepada dia, diberi keampunan kepadanya, bahkan sudah ditetapkan dia ke dalam syurga Allah walaupun tak sampai lagi ke tempat yang nak ditujunya tersebut. Nampak tak? Macam tu juga kita. Kan? Kita pun, kita ni banyak dosa ni, banyak dosa. Kan? Kita dalam keadaan banyak dosa ni, di mana tempat yang kita nak bertobat? Takkan nak tobat di rumah, tak jadi. Kan? Kita kata apa? Aku nak tobat di Makkah, aku nak menangis gila-gila. Nak nangis gila-gila. Aku tak malu dah kalau di sana. Di rumah ni aku malu. So aku nak pergi Makkah, aku nak menangis gila-gila kat sana. Lalu ini selalu berlaku kepada setengah-setengah orang. Dia bila buat dosa banyak, dia kumpul dosa banyak-banyak ni, last kali dia pergi minta ampun kat mana? Makkah. Dia minta ampun di Makkah. Padahal minta ampun ni kat mana tempat pun boleh minta ampun. Dia sikit-sikit Makkah, sikit-sikit Makkah. Kerap pergi Makkah. Dia kata betul ya, kerap pergi Makkah. Minggu lepas aku baru minum arak. So aku nak pergi Makkah. Nak pergi minta ampun di Makkah Mukarramah. Supaya feel dia tu menjangkau ke tahap maksimum apabila dia nak bertobat kepada Allah. Selalunya macam itulah. Kadang-kadang lah, bukan semua orang. Kan? Orang yang berada-berada lah. Kan? Bila dia sampai di Makkah, cuba tengok. Dalam perjalanan kita bila sampai di Makkah Mukarramah, di Makkah tu ramai jenis orang. Macam saya pergi haji baru ni, situasi ramai orang manusia, jenis manusia yang pelbagai jenis manusia, bangsa dan warna kulit yang berbeza. Ramai. Masya Allah. Bila nak buat haji, bila nak buat umrah ni, bila orang beribadah di sana, macam-macam jenis kriteria manusia. Ada yang berhijrah daripada rumah dia nak pergi ke Makkah Mukarramah, dia niat, dia kata apa, package aku RM120,000. Package aku mesti dilayan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab dia punya package RM120,000. Mana boleh sama dengan package RM70,000? Dia kata aku punya package RM120,000. Aku mesti dilayan dengan sebaik-baiknya. Itu hukum akal dia. Dia tak tahu tanah haram tu milik Allah. Baitullahil Haram tu Allah punya. Dia tu pun Allah punya. Allah jemput dia datang tu atas taufik Allah dan atas panggilan Allah untuk dia sampai di sana. Dia sampai di sana. Saya waktu buat haji baru ni, kami punya package ni ada RM120,000. RM120,000 ni duduk di Hotel Raihana dan Hotel Safwa. Ni RM120,000 memang heaven punya. Dia tak turun lah Masjidil Haram ni, dia semayang kat atas kan. Dia semayang dalam surau yang berhadapan dengan Masjidil Haram tu. Dia semayang ramai-ramai kelompok-kelompok dia kat situ. Kan? Ada yang package yang macam kami ni RM70,000, RM60,000, RM50,000 ni semayang kat masjid lah. Kami semayang di Masjidil Haram. Kan? Bila semayang di Masjidil Haram ni macam-macam lah. Ada yang plan nak semayang subuh tu 2 jam sebelum dah ada di masjid. Orang yang RM120,000 ni tak ada lagi di surau tu, tak ada lagi, tak turun lagi. Kan? Cuma orang yang package RM70,000, RM60,000 ni 2 jam lagi sebelum nak masuk waktu dah sampai dah masjid. Sebab kita nak kena usaha nak cari tempat duduk di dalam masjid. Nampak tak bezanya? Nampak tak bezanya? Kualiti ibadah macam mana? Allah saja maha mengetahui di sana. Jadi dalam keadaan tersebut, bila suasana kita melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu' ni apa? Haji tamattu' buat umrah dulu, kemudian baru buat ibadah haji. Haji tamattu' ni dalam flight tu, kita dah berniat ihram.
Sampai di miqat, orang kata apa, kita dah sampai di miqat Qalnul Manazil. Flight Saudi Arabia kata apa, insya-Allah 30 minit lagi kita akan melintasi ruangan miqat. Jadi para jemaah haji boleh berniat miqat ketika mana kita sampai di miqat Qalnul Manazil. Bila sampai saja semua pakai niat. Niat lah. Bila semua pakai niat, ada yang berpakaian ihram dan ada yang tidak berpakaian ihram. Macam saya tak berpakaian ihram. Jubah tak berpakaian ihram. Tapi kena dam lah. Kena dam 60 rial. 60 rial. Sebab tak pakai kain ihram. Kami pakai jubah. Sebab apa Ustaz tak pakai kain ihram Ustaz? Sebab kami pergi bukan visa haji. Kami pergi visa pekerja sementara. Jadi maknanya boleh sampai juga haji. Pergi lah. Bila sampai, bayar dam 60 rial. 60 rial tu bagi kat siapa Ustaz? Bagilah kepada orang-orang yang bekerja di Masjidil Haram tersebut. Bagi lah. Bagi duit ataupun bagi makan, bagi sedekah 60 rial. Sebab dam tak pakai kain ihram. Tak pakai kain ihram tu satu. Kalau tak pakai kain ihram, kemudian pakai kepiah pula, kemudian pakai kasut yang tutup kaki, yang tu dam 3 kali dam. Yang tu bahaya tu. Silat-silat seko kambing tu. Tu bahaya. Jadi kita ambil satu saja kesalahan, iaitu tak pakai kain ihram. Kepiah tak pakai, slipper kita pakai. Jadi satu saja dam. Okey, bila sampai di Qalnul Manazil, kita pun niatlah. Aku niat ihram. Aku niat nak buat umrah apa semua. Jadi bila sampai di airport Jeddah dalam berpakaian jubah, sampai di hotel kita pakai kain ihram. Baru pakai kain ihram. Di hotel, kemudian turun daripada hotel. Hotel saya alhamdulillah 200 meter daripada Masjidil Haram. 200 meter ni dekat lah. Dekat lah. Hotel yang jemaah haji yang berada dengan tabung haji 1.5 km. Jauh gila. Kesianlah makcik-makcik. Pi 1.5 km, balik 1.5 km, 3 km. Kalau satu waktu, kalau 5 waktu, kali 5 kali 3, 15 km. Ulang alik ni pergi masjid. Pahala dia lebih besar daripada orang yang dekat berhampiran dengan Masjidil Haram. Masya Allah, hebat. Tengok makcik-makcik tu kesian. Tanya makcik dah duduk hotel mana makcik? Jauh Ustaz, sana tu 1.5 km. Makcik jalan kaki. Insya-Allah. Ni nak balik pula dah. Tak balik dah. Kalau datang Zuhur, Asar tak balik dah. Isyak baru balik. Masya-Allah. Tu makcik macam mana tahan kencing? Alhamdulillah Ustaz, tak kencing-kencing. Tak kencing-kencing. Hebat, tahan sungguh. Ya Allah Akbar. Ni makcik-makcik ni. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu yang tengok pengorbanan orang yang berhijrah. Hijrah lah ni. Ni cerita hijrah lah ni. Semuanya ni nak dekatkan diri dengan Allah. Semua nak dekat. Walaupun banyak pakej mahal, walaupun banyak pakej murah, walaupun banyak visa mahal, walaupun banyak visa murah, semuanya ni semua nak pergi dekatkan diri dengan Allah. Tetapi kena ingat, Allah tak tanya pun hang mai pakej apa. Dia tak tanya. Dia nak tahu hang betul-betul ke nak haji mabrur. Dia tak tanya hang mai ni pakej apa, hang mai ni guna duit apa, dia tak tanya. Dia tanya apa? Mabrur ke haji hang. Apa maksud mabrur? Mabrur ni diterima. Jadi maknanya semua kena ujian. Semua menghadapi ujian di tanah suci. Semua kena. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesesakan, ada yang diuji dengan tak larat, ada yang diuji dengan batuk, ada yang diuji dengan demam, macam-macam ujian. Orang tanya saya, Ustaz kena uji apa? Saya kena uji. Saya di Arafah tak diuji. Saya diam ni banyak, tak banyak cakap. Diam, tak berani nak cakap. Diam. Orang kata, Ustaz kenapa diam Ustaz? Main Mekah ni diam pula, duduk Malaysia sakan dengan cakap. Diam, tak berani cakap. Tak berani cakap. Diam je. Sampai di Arafah saya diam. Diam sungguh. Makan mai pilih orang letak makan apa saya makan ya, walaupun tak sedap. Memang kalau ikut saya, memang selayaknya saya akan kritik makanan tu memang tak sedap. Tapi saya diam. Tak mau cakap. Sedap tak? Sedap, Masya Allah.
Sedap sungguh. Kan? Jadi dalam keadaan tersebut, saya pun diam lah. Diam apa semua. Waktu wukuf di Arafah, saya diam. Walaupun tandas dia macam-macam, saya kata aku takut tandas ya. Tandas Arab ni jangan duk percaya. Memang low class. Low class lah. Tandas yang paling terbaik. Lebih baik daripada tandas di Arafah tu, saya dah boleh kata. Tandas mana yang paling kotor kali di Malaysia, itulah tandas yang paling terbaik kalau ada di mana? Kalau ada di Arafah, saya kata. Dia. Teruk tandas dia, tuan-tuan. Makcik-makcik teruk tandas dia. Tapi diam je lah. Diam je lah. Doa ni, wahai Allah, kau jangan berakkan aku. Jangan bagi aku berak. Jangan aku bagi senak perut. Jangan bagi aku macam ni. Ya Allah, saya doa sungguh-sungguh. Jangan bagi berak. Tak berak saya. Okey, bila dah habis wukuf di Arafah, itu dah kemuncak haji. Wukuf di Arafah ni lah yang nak menjadi poin kepada kita sama ada kita dapat haji ataupun tak dapat haji. Wukuf tu wajib. Kalau tak ada wukuf, tak dapat haji. Sebab tu Nabi kata apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah tersebut. Daripada zuhur sampai nak terbenam matahari, nak masuk maghrib, itulah tempoh yang perlu kita ada di Arafah. Kalau tak ada waktu tu, hang bukan haji. Hang namanya Haji Marlboro nama dia. Itu cerita dia. Jadi bila dah selesai di Arafah, saya kata lega, dah selesai, alhamdulillah, leganya, ya Allah. Habis dah doa di Arafah, dia kata jom kita pergi Muzdalifah. Okey fine, Muzdalifah. Ada yang kata kumpulan yang 120,000, dia hanya bermiqat di atas bah. Dia duduk atas bah dia tak tidur tempat lain. Detik malamnya dia berjaga di atas bah, dia tidur di atas bah, kemudian dia berjalan pergi terus ke Mina. Kami ni yang package 70,000, 60,000 ni, bila berada di Muzdalifah, turun bah, bawa beg ni, bagasi semua bawa ni. Saya kena uji di Muzdalifah. Macam-macam ibu-ibu sekalian, kena uji di Muzdalifah. Saya tidur betul-betul depan tandas. Depan tandas, ya Allah. Ya Allah, tengok-tengok manusia, ramainya manusia, mening laku. Saya tak kata apa, saya diam. Diam, aku tak mau cakap. Saya pun dapat tempat, dia kata, Ustaz, ni ada tempat ni, depan tandas. Dah lah depan tandas, tepi orang lalu lalang, depan tandas. Tahu saya tidur macam mana? Saya tidur macam apa? Macam udang yang dalam keadaan berlipat tu, kaki tu macam tu. Tidur macam tu. La ilaha illallah. Saya kata, ya Allah, terima kasih kau uji aku macam ni. Aku redha, wahai Allah. Aku harap kau jangan uji teruk lebih daripada ni, wahai Allah, kepada aku. Saya doa macam tu. Saya pun tidur redha. Tidur seketika, daripada pukul 12 tu saya tidur, saya sedar-sedar pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi dah nak masuk subuh. Sembahyang subuh pukul 3.30 pagi secara berjamaah. 3.30 pagi, alhamdulillah sembahyang subuh berjamaah. Alhamdulillah kami terus move, tunggu bah nak ambil kami. Sabarlah ya Allah. Tengok-tengok bas pula kena berebut naik. Siapa cepat dia naik. Siapa cepat dia naik. La ilaha illallah. Sabar ya Allah. Aku sabar, wahai Allah. Kau jangan uji aku lebih teruk daripada ni, wahai Allah. Bila saya naik bas tu sekali dengan orang Nigeria. Saya naik bas tu, saya seorang saja Malaysia, yang lain semua Nigeria. Lepas punya takbir macam apa lagi. Takbir tak sedap langsung. Menyampah aku dengar. Takbir macam apa lagi. Aku kata menyampah. Hampa tak duduk takbir tak sedap langsung. Dengan bau busuk hampa ni. Pelik. Saya tak kutuk lah kat situ. Ni bau kutuk ni. Ni bau kutuk ni. Aku tak tahu nak kata apa lah kat situ. Sabak saja. Yang menyinari hati aku ni. Saya pun diam. Saya dengar. Dia takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nak je aku tegur, hang tak kena tajwid. Sebab hang nak takbir, hang kena ikut tajwid. Aku ni orang tajwid ni, hang baca tak betul, nak je tegur. Tapi saya diam. Dia kata aku nyampah. Jadi bila sampai di Mina, sampai di Mina saya rasa lega hati saya. Bila sampai di Mina, dia kata, package yang 120,000 tidur di Hotel Azizia. Alhamdulillah.
Ada satu package lagi, dia tak nak tidur di Mina, dia tak nak tidur di hotel Aziziyah. Dia nak berulang alik daripada Makkah nak pergi ke Mina. Saya kata, cantik. Tinggallah kami 38 orang yang duduk di kemah 93, maktab 93, hanya seorang boleh duduk 3 katil, 3 tilam. 3 tilam tu seorang. Oh, saya kata, yang ni yang paling sonok kali. Kan? 3 tilam boleh duduk seorang. Macam tu nak jadi apa? Saya guling. Malam-malam saya guling. Malam-malam guling. Tetapi makanan yang paling hebat waktu tu, Maggi, Indomie yang paling sedap sekali. Yang makanan lain semua tak sedap. Indomie yang paling sedap waktu tu. Sehari saya makan Indomie kat situ, sehari 4 cup saya makan. Hang hidang pilih nasi apa pun, nasi daging ke, nasi ayam ke apa semua, aku nampak Indomie juga. Saya pun risau lagi. Saya duk risau lagi, aku nak pergi tengok tandas. Tandas ni elok tak elok? Pergi tengok tandas, Masya Allah, elok sungguh. Buka-buka ayat, laju tu. Shower dia tu laju, puru kena muka. Puas hati tandas macam ni. Kalau macam ni aku duduk 4 hari tak apa. Kan? Masya Allah, sonok. Sonok Ya Allah, sonoknya duduk sini, Masya Allah. Jadi, semayang pun puas. Kami buat kelas, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak. Kami buat kuliah sehari 5 kali. Kita ada pakar rujuk haji. Ustaz Syamsuddin Siddiq, dia jadi pakar rujuk haji. Dia duduk satu kemah dengan saya. Cuma imam tu kami rotate lah. Satu Imam Mustafa Ali, satu imam saya. Imam Mustafa Ali tu dia mirip kepada bacaan Imam Sudais. Saya sikit-sikit lah tiru gaya bacaan Syekh Bandar Balilah. Jadi kami rotate lah, diorang kami. Hang jadi imam subuh, aku jadi imam subuh, hang jadi imam maghrib isyak. Aku jadi imam subuh, hang jadi imam maghrib isyak. Kami gili-gili lah. Sonok lah. Bila dah sampai waktu semayang ramai-ramai, duduk berjemaah sama-sama panjang baris, makan sama-sama. Ukhuwah tu. Ukhuwah yang tak ada pada orang yang berulang alik daripada Mina nak pergi ke hotel di Makkah. Tak dapat. Tak dapat. Orang yang berada di hotel Aziziyah tak merasai macam kami rasa. Ukhuwah tu. Ukhuwah. Tengok pakcik ni sakit demam. Ada pakcik tu gila. Ada seorang pakcik ni. Nama dia Bambang tau. Nama dia Bambang. Dia selalu membuat kami bimbang dengan perbuatan dia. Nama dia Bambang. Haji Bambang. Tetapi dia selalu buat kami bimbang dengan dia. Pakcik ni satu masalah. Dalam kemah kami, dia seorang pun masalah. Masalah apa pakcik? Dia sampai di maktab kami tu, di kemah kami tu, elok kami selepas main maghrib, dia susun beg dia dah. Dia galah beg, dia salam semua. Okey, jumpa lagi ya. Pakcik nak pergi mana? Saya nak balik Shah Alam. Bas saya dah tunggu kat depan. Nak balik Shah Alam. Kau agak lah, sini Madinah lah pakcik. Saya kata, pakcik, ini Mekah. Allah, Mekah rupanya. Ingat aku dah ada kat Kuala Lumpur dah. La ilaha illallah. Saya kata, pakcik ni bahaya ni. Okey, selepas kita kata macam tu, dia pun tepuk dia pun duduk. Dia duduk sekejap, dia telefon bini dia. 5 minit sekali dia telefon ni. Ayang, datang jumpa abang sekarang. 5 minit sekali telefon. Bini sampai bebal. Bini dia bebal. Bini dah datang. Lepas ni jangan telefon lagi lah. 5 minit sekali telefon. 5 minit sekali telefon. Tak payah telefon. Bini pun meluat dah. Sebab pakcik tu selalu telefon dia. Bila bini tak berapa seronok, kita selalu duk telefon dia, ini sebab dia, ni bahaya ni. Ingat orang perempuan, mula-mula bercinta, kalau tak telefon sehari, marah. Ni bila dah kahwin, telefon 5 minit sekali, benci pula kau. Jadi maknanya apa? Maknanya jangan sampai tahap macam tu. Benci dia. Dia pun benci lah. Bila dalam keadaan benci tersebut, bini dah bagi warning, jangan telefon lagi dah. Kalau ada apa-apa, tak payah jumpa. Bini dia pun nak beribadah juga. Kan? Dia duduk telefon 5 minit sekali. 5 minit sekali telefon. Asal 5 minit sekali dia telefon. Asal telefon mesti 5 minit sekali. Telefon tak habis-habis. Kan? Bila dah habis dia duduk relax. Besok pagi pula dia duduk proses beg dah. Pakcik cari apa pakcik? Saya kunci kereta. Kunci kereta. Nak buat apa kunci kereta? Ni nak kereta sekali. Sekali nak balik dah ni. Nak balik apa pakcik? Sini di Makkah ni.
Allahu Akbar di Mekah rupanya. Dia nyanyok makcik-makcik. Dia nyanyok. Dia main penyakit dia makcik. Tapi kami, yang syoknya, saya duduk depan-depan katil dia tu. Saya duduk depan-depan tilam dia. Saya tengok gelagat pakcik yang sebelah dia. Pakcik yang sebelah tu, orang Perak, selalu mengena dia. Dia kata, hang apalah ni. Tua-tua menyusahkan orang. Itulah orang kata mai haji waktu muda. Dia kata, betul lah tu. Jadi dua-dua orang ni pakat duk mengena pakcik ni. Saya kata, pakcik ni nakal betul. Pakcik ni nakal kan. Pakcik ni nakal. Tapi bila duduk dalam kemah tu, makan berjamaah. Yang ni best. Makan berjamaah, bergelak ketawa sama, kan. Seronok-seronok sama, semayang berjamaah, makan bersama, kan. Solat tahajud bersama. Ini dipupuk di dalam kemah kami. Masya Allah, hebat. Memang very good. Sampai sekarang masing-masing merindui pertemuan kami di Mina tersebut. Wujudlah kasih sayang sesama kami. Bila dalam keadaan tersebut, nak pergi melontar jamrah. Lontar jamrah pun semua selesai. Lontar jamrah daripada kemah tu nak pergi ke tempat lontar jamrah tu lebih kurang 8 km. Pergi dan balik. Pergi dan balik tu 8 km total dia semua. Orang lain tak dapat. Orang lain tak rasa. Orang yang duduk di Hotel Aziziyah tak merasai. Orang yang duduk di Makkah ulang alik nak sampai di Mina untuk melontar tak merasai. Mereka rasa apa? Orang yang duduk di hotel mahal-mahal ni, mereka rasa apa? Mereka rasa tidur di tepi sampah. Allah ajak mereka, hang kaya sangat kan? Hang nak ulang alik sangat kan? Hang nak duduk hotel dekat sangat kan? Hang tidur di tepi sampah. Dia tidur tepi sampah kan? Sebab tu kita tengok viral-viral ada orang letak gambar dia tidur tepi sampah kan? Pakej 120,000 tidur tepi sampah. Kami ni sampah lah. Kami tak rasa macam tu. Kami tidur elok ya. Dekat pantai, dekat tilam, elok saja. Aman, sejahtera. Walaupun pakej kami murah. Dia. Seronok saya kata padan bukan apa. Mahal sangat. Berasa temah sangat. Biar kami. Nampak? Tidur aman. Tidur cukup. Tidur cukup. Makan cukup. Tazkirah cukup. Semayang berjemaah cukup. Ukhuwah cukup. Solat tahajud cukup, semua cukup. Tak ada tidur tepi sampah. Tak ada tidur tepi sampah. Tu hebat. Jadi dalam keadaan tersebut, syukurlah. Bila dah habis lontar jamrah Aqabah, balik, kemudian tidur lagi di dalam kemah. Kemudian besoknya lontar hari ke-11 dan hari yang ke-12 apa semua. Selesai apa semua, Alhamdulillah. Balik-balik ke kemah, terus tunggu untuk nak bawa balik ke hotel di Makkah. Selesai, begitu mudah. Tak ada rasa susah langsung pun. Ya Allah Akbar. Seronok lah. Bila naik bas, balik ke hotel, Alhamdulillah. Sampai di hotel, lapang keadaan. Kemudian terus pergi tawaf. Dia kata, Ustaz, relax dulu Ustaz. Tak payah pergi tawaf lagi. Tak payah pergi tawaf haji lagi. Tak payah pergi sa'i haji lagi. Duduklah, tidur dulu. Saya kata, no. Aku biar letih sekali je. Aku tak mau letih 2 kali. Saya turun daripada bas, letak beg di hotel daripada Mina sampai ke hotel, turun pergi tawaf di Baitullahil Haram, tawaf di Kaabah, kemudian sa'i lari ya. Jadi dalam keadaan tersebut, hari tu juga saya settle haji. Masya-Allah. Waktu saya tawaf tu Alhamdulillah tak ramai orang. Tak ramai, tawaf seronok Tawaf pun dalam masa 25 minit settle 7 pusingan. Kemudian habis tawaf terus sembahyang Zuhur, habis Zuhur terus pergi sa'i, habis sa'i terus sembahyang Asar. Tu dia. Habis sa'i terus sembahyang Asar di tempat mana? Di tempat sa'i tersebut. Saya kata, Allahu Akbar, mudahnya engkau pemudahkan urusan aku. Tuan-tuan, hijrah ni atas niat kita. Kita keluar, kita nak dekatkan diri dengan Allah atas niat kita. Kita niat apa, semua Allah bagi. Saya nasihat diri saya dan ibu-ibu ayah sekalian, kalau nak pergi ke masjid, kalau kehidupan kita seharian, kita ada urusan apa-apa, di awal pagi sewaktu kita mandi tu, mintalah dan niatlah di dalam hati kita, kita nak apa pada hari tersebut. Selalunya saya terasa benda-benda ni. Waktu kita mandi tu kita niat, wahai Allah, mudahkan urusan aku, jangan kau susahkan aku, bagilah tercapai apa yang aku niat, bagilah tercapai apa yang aku hajat, pemudahkan urusan aku. Waktu mandi tu, niat. Keluar daripada rumah, memang betul-betul Allah pemudahkan kita seperti mana yang kita niat sewaktu kita mandi tersebut. Waktu mandi tu, niat betul-betul kepada Allah SWT.
insya-Allah akan dapat satu anugerah yang begitu hebat yang dianjurkan oleh Allah kepada kita sekalian di dalam pelaksanaan niat sesuatu pergerakan kita apabila kita keluar daripada rumah. Masya-Allah. Bila saya duduk di Makkah Mukarramah, masya-Allah tabarakallah, macam-macam kita jumpa jenis manusia. Orang Malaysia lah kita jumpa. Bila jumpanya orang Malaysia dia mesti tanya, duduk hotel mana? Dia suka tanya tu. Duduk hotel mana? Saya kata saya duduk hotel saya tak popular. Nama apa hotel? Hotel saya Waqaf Husin Abdul Ghaffar. Kat mana tu? Tak pernah dengar pun hotel tu. Memang tak pernah dengar, tapi dekat dia. Tak jauh pun. Dia lebih dekat daripada Mira Hotel. Oh ya ke? Oh, hotel tu hotel apa? Hotel yang saya duduk tu hotel berantu. Hotel berantu. Hotel tu hotel berantu. Hotel tu kecil je. Hotel tu kecil. Satu aras 2 bilik je. Satu aras 2 bilik. Satu bilik 3 orang. Hotel tu hotel berantu. Macam mana Ustaz tahu kata berantu? Malam-malam kita duduk tidur. Depan bilik kita tu memang tak ada tempat pun untuk orang nak bersukaria. Tak ada tempat pun untuk orang nak melepak. Tak ada pun. Tetapi malam-malam duduk dengar ada budak naik basikal kecil. Duduk langgar pintu. Itu bahaya. Jadi saya dengar, saya kata biarlah, biar. Memang bantu betul, ya Allah Akbar. Balik ni baru saya bunyi suara. Balik ni baru saya bunyi suara. Duduk sana saya diam menyepi, tak cakap apa-apa. Saya setiap pagi di Makkah, setiap pukul 2.45 pagi saya keluar. Saya keluar daripada bilik saya terus pergi ke Masjidil Haram dan saya diberi peluang untuk turun ke bawah. Sebab pukul 3 pagi dia dah tutup palang untuk turun ke dataran Masjidil Haram. Jadi maknanya 2.45 tu kita keluar, sampai di situ 2.50, 2.55 kita sampai, sempat lagi masuk. Setengah orang dia Sanain nak pergi sana pukul apa? Saya pergi pukul 2.45. Oh, kita orang tak wani lah 2.45. Kita nak tidur lagi. Tidur. Sebab tu saya di sana, saya tak suka terikat dengan orang. Saya tak suka pergi ke masjid bersama-sama dengan orang. Saya suka menyendiri. Saya pergi sendiri. Saya tak ada, kita pergi sama-sama. No. Aku bukan macam tu. Hang nak cari orang macam tu, hang cari lagi hang. Saya bawa diri saya sendiri. Saya tahu kat mana tempat nak duduk bersama-sama nak tengok Imam Masjidil Haram keluar kat mana. Saya tahu kat mana tempat Imam Masjidil Haram masuk kat mana. Saya tahu tempat mana nak turun ke dataran. Saya tahu tempat mana yang nak turun betul-betul ada nampak pancu emas. Kat mana tempat yang boleh dekat dengan air Zam-Zam. Kat mana tempat yang boleh dekat untuk nak melepak, nak baca Quran. Saya tahu tempat-tempat. Jadi kita tahu lah. Jadi kita pun duduk senang, seorang-seorang. Senang nak beribadah, nak semayang apa pun boleh, nak buat apa pun boleh. Dan saya suka bila saya berseorangan diri, saya akan bertemu dengan pelbagai jenis bangsa. Jumpa lah. Assalamualaikum. Minain, anta minain ya akhi. Hang daripada mana? Dia kata ana min Jazair. Anta min Jazair. Kam muddah anta fi hina? Berapa lama hang duduk di sini? Dia kata ana fi usbu'ain. Usbu'ain, 2 minggu. Masya-Allah, tabarakallah. Dia tanya kita balik, anta minain? Ana min Malaysia. Malaysia, masya-Allah, daulah kabirah. Dia kata la daulah saghirah faqat, laysa kabirah. Oh, sembang seronok sembang. Menghidupkan bahasa saya balik. Waktu itulah seronok sembang. Jumpa dengan orang, jumpa dengan pelbagai bangsa dengan bahasa Arab yang kita pakai. Kita di sana tak cakap BI, cakap Arab. Cakap Arab. Tanya, Ismaki ba'a. Hang ni macam cakap Mesir. Hang orang Mesir ke? Aku orang Mesir. Dia kata, orang Mesir apa muka macam Korea? Korea muka aku. Dia kata, mana Korea? Aku orang Penang lah. Dia kata, anta syaklu zai Korea. La, ana mush Korea. Ana Malaysia khalis. Aku orang Malaysia tulen. Dia kata, tapi hang boleh cakap Arab, hang mengaji mana? Bila dia sebut mengaji mana? Ana darastu fi Jami'ah Al-Azhar. Hang mengaji Al-Azhar, masya-Allah. Hang hafal Quran? Naam, ana hafaztu Quran 30 juz'an. Hang hafal Quran 30 juz? Naam. Dia kata masya-Allah, hang orang hebat. Saya kata tak, tolong doakan aku istiqamah dengan Al-Quran. Dia pun doa, ya Allah, ni budak Malaysia ni istiqamahkanlah dia untuk menghafaz Al-Quran. Masya-Allah. Kita dapat doa. Kalau kita duduk dengan sama-sama orang Malaysia, tak dapatlah pengalaman macam tu. Orang Malaysia macam mana? Kita duduk saat, lepas tu kita pergi makan dekat Felda ya.
Lepas kita semayang ni, kita pergi Felda, Felda kita pergi makan di restoran Malaysia. Tu orang Malaysia kalau duduk dengan orang Malaysia. Dia kerja nak ajak makan, dia kerja nak ajak pergi beli belah, dia kerja nak ajak pergi melontar. Melontar apa? Melontar duit di kedai-kedai. Tu orang Malaysia. Saya kata aku tak mahu. Aku biar menyendiri. Menyendiri itu lebih baik daripada beramai-ramai dalam keadaan berjamaah. Saya tak mahu yang tu, saya tak mahu. Saya sorang-sorang. Sonok dia sorang-sorang. Orang pun heran. Mana Ustaz Naim, kenapa dia sorang-sorang? Memang aku suka sorang-sorang. Memang suka sorang-sorang. Sonok. Nak beribadah sorang-sorang, sonok. Tak mengganggu siapa-siapa punya jadual. Biar kita pergi. Pengalaman saya. Satu tragedi yang besar yang berlaku kepada diri saya. Apa dia? Handphone saya ni dirampas oleh askar. Oleh askar Masjidil Haram. Tengah dia buat live tu. Live TikTok saya buat. Live TikTok. Saya kena rampas telefon. Kena rampas. Dia kata haram alik. Dia kata aku takkan bagi dah dekat hang. Saya pun follow dia. Lish ya muallim. Lau samahta. I'tini hatif bita'i. Bagi balik handphone aku. Tolonglah aku. Dia kata hang buat live tadi. Aku tengok hang buat live. Takut hang rakam kami. Kami duk marah-marah jemaah ni. Hang rakam apa yang kami buat marah-marah kepada orang. Kami tak mau. Kami ni dimalui. Dia kata aku tak buat pun macam tu. Aku ni buat rakaman ni. Aku bagi anak bini aku tengok Masjidil Haram ni. Mereka tak boleh sampai. Aku buat live call. Bukan aku buat rakaman. Dia kata betul ke? Dah kali dia bagi saya. Dia kata hampir masuk bilik gelap. Saya masuk bilik gelap. Saya masuk bilik gelap. Bilik gelap tu ada sarjan. Sarjan pangkat dia fam. Sarjan. Sarjan tu temuduga saya. Dia kata hang buka telefon hang. Mai aku tengok. Dia kata mana rakaman hang tadi? Aku kata mana aku buat rakaman? Aku buat video call. Padahal buat rakaman tu. Kan? Sebab live TikTok ni bila kita cancel, waktu dia suruh kita slash cari video tadi kan. Kita cancel tu, kita up telefon kita tu terus terbatal, cancel semua. Masya-Allah. Jadi dia pun tengok tak ada pun. Kalau tak betul aku buat video call, mana ada aku buat rakaman. Dia pun semak, dia ternampak gambar saya. Dia ternampak gambar saya pakai baju uniform sewaktu saya bertugas di Arab Saudi. Dia tengok baju tu, uniform tu sama macam baju dia. Dia kata apa? Hang ni macam mana jadi macam ni? Hang askar apa ni? Saya kata aku askar Malaysia. Tetapi aku pernah berkhidmat di Riyadh. Aku pernah berkhidmat dengan negara hang ni. Aku jadi sahabat kepada tentera hang di sini. Ya ke? Dia kata. Kalau macam tu kita sahabat, dia kata. Kita jangan bermusuh-musuh. Nak ambil balik telefon hang. Aku salute hang, dia kata. Hang meja kan? Aku meja. Ya, aku salute. Masya Allah. Dia pun seronok dengan saya. Saya kata apa? Hang tangkap aku ni, aku dah terlepas masuk. Aku dah terlepas masuk di dataran Masjidil Haram tu. So macam mana ni? Dia kata tak apa. Selagi aku bagi hang picium Hajarul Aswad sebagai gantinya balik, sebagai balasan kepada hang. Hang tunggu sekejap. Sehari aku bagi hang picium Hajarul Aswad. Oh, saya kata cantik ah. Macam ni hari-hari pun tak apa. Macam ni hari-hari pun tak apa. Hang tangkap aku kan. Jadi dia pun tengok saya berjalan elok apa semua, dia kata apa? Hang tunggu. Dia call. Wahid Malizi, Wahid Nafar Malizi, yamshi ala udam, khudhu, ambil dia. Kemudian bawa dia picium Hajarul Aswad. Dia telefon tu, semua sarjan poli-poli semua tu, semua pakat tengok saya. Okey, naam, ni Malizi. Pegang semua, usung saya sampai ke Hajarul Aswad, saya picium tanpa sebarang gangguan. Masya Allah. Saya kata Alhamdulillah, makbul Allah SWT kepada aku. Alhamdulillah. Yang tu nak jadi hikmah tu. Nak jadi hikmah, memang niat saya nak picium Hajarul Aswad. Dengan sebab saya buat rakaman tu, saya terbatal perjalanan saya nak turunkan ke dataran Masjidil Haram, tetapi menjadi asbab dipermudahkan Allah untuk saya picium Hajarul Aswad. Dia nak kata apa? Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Penting niat tu. Niat itu menjadi satu benda titik permulaan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kalau niat yang pertama-tama kali kita keluar daripada rumah, sewaktu kita mandi itu, kita dah niat elok-elok, insya-Allah Allah akan betulkan perjalanan kita untuk sampai ke tujuan kita. Itu penting ibu-ibu yang sekalian. Siapa yang di pagi-pagi hari waktu dia mandi, dia niat untuk dekatkan diri dengan Allah pada hari tersebut.
maka Allah akan melorongkan dia ataupun membuka jalan-jalan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pasti. Sebab itu, bila manusia dalam keadaan meletakkan Allah SWT itu sebagai matlamatnya, maka Allah SWT akan dorong kita untuk sampai ke matlamat dan tujuannya. Jadi bila saya selesai buat ibadah di Makkah Mukarramah, dalam masa yang sama, dia kata apa? Saya kata saya nak kena balik dah ni, saya tak boleh duduk lama ni. Syarikat travel kata apa? Kami tak tahu Ustaz nak balik awal. Mana boleh tak tahu? Hampa letak surat kat aku 30 hari saja aku berada. Ni aku dah nak sampai 30 hari ni. Bila aku nak balik? Aku nak kerja dah Isnin ni. Okey Ustaz jangan marah kami Ustaz Ahmad. Saya tak marah. Semua nak bagi nasihat. Lepas tu kata okey kita take note. Siapa punya kerja nak booking tiket ni? Dia kata ni ada Puan Asma. Tak apa. Saya pun teks Puan Asma, untuk makluman saya cuti saya akan habis ni dan saya akan bekerja ni. Mohon tiket saya untuk tarikh perjalanan balik saya. Dia kata, dia diam, dia tak balas mesej saya. Saya kata, saya nak mesej kepada pemilik syarikat ni, bagi kat saya. Bagi nombor Datuk Seri. Saya sendiri yang mesej dia. Saya mesej Datuk Seri. Yang berbahagia Datuk Seri, saya Major Ustaz Muhammad Naim. Saya nak maklumkan bahawasanya saya akan balik. Izinkan saya, mohon jasa baik Datuk Seri. Dia balas balik, dia kata apa? Dia kata apa? Baik Ustaz, kita akan buat yang terbaik untuk Ustaz. Sebab tu saya boleh balik awal. Kawan-kawan saya yang pergi dengan saya tak balik lagi. Mereka balik 22 hari bulan. Biarlah mereka balik 22 hari bulan. Sebab mereka pun kerja, bukan kerja dengan kerajaan. Kita yang kerja kerajaan ni, kita terikat dengan waktu kerajaan. Dia peruntukan kerajaan ni 40 hari je. Kan? Jadi 30 hari itu ibadah haji, 10 hari itu 5 pergi dan 5 balik. Jadi dapatlah cuti, dapatlah rehat. Itu ceritanya. Jadi dalam keadaan tersebut, saya balik awal naik kapal Saudi Arabia. Menggunakan visa pekerja sementara, bukan visa haji. Macam tu. Jadi maknanya, sekarang ni kalau nak pergi haji, pergi ya. Ada duit, pergi ya. Walaupun tak daftar haji pun boleh pergi. Jangan takut dengan, tak daftar haji. Kita orang daftar haji tapi tahun 2100 lambat lagi. So tak nak pergi ya. Oh, letih macam tu. Ada duit tak? Ada. Pergi lah. Ada syarikat-syarikat yang boleh buat. Walaupun tak daftar haji, tetapi boleh pergi. Syarat ada duit. Macam tu. Kan? Jadi boleh pergi. Siapa-siapa pun boleh pergi. Ingat, bila kita mencari Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengalu-alukan kedatangan kita untuk bertemu dengan dia. Carilah Allah. InsyaAllah kita akan mendapat kasih sayangnya dan kita akan mendapat kegembiraan yang disediakan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Okey? Tak habis lagi cerita ni. Tapi saya nak buat rangkuman. Saya nak buat conclusion daripada apa yang saya ceritakan ini. Maksudnya apa? Apabila kita nak berhijrah daripada kita jauh dengan Allah, maka niat itu menjadi keutamaan di dalam segenap perbuatan dan tindak tanduk kita nak menuju kepada Allah SWT. Niat itu penting. Sama. Yang kedua, letakkanlah diri kita ni sebagai hamba yang mengharapkan Allah semata-mata. Jangan harap kepada makhluk. Allah semata-mata. Nescaya Allah akan memakbulkan segala hajat dan permintaan kita. Allah segala-galanya. Yang ketiga, perancangan Allah dan perancangan manusia. Maka perancangan Allah itu yang paling terbaik kepada kita. Yang keempat, letakkanlah Allah dan Rasulullah itu sebagai matlamat di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, haraplah keredaan Allah di mana sahaja kita berada, mengharapkan rahmat Allah kepada kita sekalian di dalam penghijrahan kita, di dalam segenap langkah yang kita langkah. Carilah rahmat Allah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita. Saya nak tinggalkan satu kisah, satu last kisah. Ada satu cerita keadaan manusia yang mengharapkan rahmat Allah. Yang Allah SWT perintahkan kepada dia, dia ni masuk neraka. Bila dia berjalan nak pergi ke neraka, dia kalih. Dia jalan 5 langkah, dia kalih belakang. Dia jalan 5 langkah, dia kalih belakang. Dia jalan 5 langkah, dia kalih belakang. Dah nak sampai neraka, dia kalih belakang lagi. Lalu Allah tanya kepada dia. Allah kata apa? Allah kata, rudduhu summa yus'aluh.
Allah kata apa? Kenapa hang duk berpaling kepada belakang? Jalan sikit, kali belakang. Jalan sampai suku perjalanan, hang kali belakang. Jalan sampai setengah perjalanan, hang kali belakang. Dah nak sampai ke neraka, hang kali belakang. Sebab apa hang kali belakang? Jawab si hamba Allah SWT ni. Aku kali belakang, aku mengharapkan sebab aku tahu engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Aku mengharapkan kut-kut kau bagi rahmat kau dan kau bagi keampunan kau kepada aku. Sebab tu aku kali belakang, aku melihat engkau wahai Allah. Kali yang kedua pun aku berjalan, separuh jalan dah, aku pusing belakang lagi. Aku mengharapkan kut-kut engkau boleh bagi rahmat dan keampunan kau kepada aku. Aku jalan kali yang ketiga pun dah nak sampai dekat neraka dah. Aku dah rasa aku ni memang ahli neraka dah. Tetapi aku masih kali ke belakang melihat wajah engkau wahai Allah. Sebab aku tahu engkau zur rahmah wa maghfirah. Sebab engkau mempunyai keampunan dan kasih sayang kepada hamba-hamba. Lalu aku pusing ke belakang melihat wajah engkau wahai Allah. Sebab aku tahu kau maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Lalu Allah kata kepada malaikat atau Allah kata apa? Allah kata apa? فقلت لعلك تغفر لي ولما بلغت ثلثي الطريق تذكرت قولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم kata Allah فيقول الله تعالى اذهب فقد غفرت لك. Allah kata apa? Patah baliklah wahai manusia, kau pergilah ke syurga, kau jangan pergi ke neraka, aku sudah ampun dosa kau. Allahu Akbar. Kan? Dah pergi dah nak masuk neraka tetapi masih mengharap ampun Allah, pusing belakang mengharap ampun Allah. Allah kata apa? Hari ni aku maafkan dan aku ampunkan dosa kau. Kau pulanglah ke syurga. Kau jangan pergi neraka. La ilaha illallah. Macam tu sekali manusia yang nak masuk neraka, walaupun dia nak masuk neraka tetapi dia masih mengharapkan Allah, pertalian Allah di saat-saat genting dia nak dimasukkan ke dalam neraka pun Allah menerimanya sebagai hamba yang disayangi oleh Allah SWT. Ingat, sebesar-besar mana dosa kita, besar lagi keampunan Allah dan besar lagi kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ingat, Allah itu jangan sesekali kita putuskan diri kita untuk nak mendapatkan rahmatnya. Janganlah kita berputus asa. Rahmat Allah itu luas dan besar keampunannya lebih daripada besar kesalahan kita. Jadi carilah keampunan Allah di dalam kehidupan kita seharian. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita semua. InsyaAllah. Boleh fahamkah itu ibu-ibu? Ada yang tidur ke? Alhamdulillah Ustaz. Awal lagi Ustaz. Mana dia tidur? Tak sempat tidur. Syok. Syok. Tak sempat tidur. Kalau nak sambung lagi boleh. Betul. Tak boleh nak sambung 9.30 ada program lain. InsyaAllah. Oh. Apa nanti kita sambung dalam kuliah akan datang lagi insyaAllah. Banyak-banyak yang kita boleh dapat insyaAllah. Tak puas Ustaz tak rasa pendek sangat Ustaz. Tak puas dengar. Saya doakan ibu-ibu, kakak-kakak semua dapat peluang untuk diberikan satu nikmat sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji sewaktu usia ni. Saya doakan. Di pemuda. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat daripadanya. Maafkan kesalahan saya, maafkan segala cakap saya sekiranya ada satu unsur-unsur yang membangga diri, maafkan saya minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya dan ampun dosa kita semua insya-Allah. Jadi Amin. Baca Al-Mulk Ustaz. Tak baca Al-Mulk. Baca Al-Mulk. Jom baca Al-Mulk. Sempat tak? Sempat. Sekejap boleh lah. Jom baca Al-Mulk. Jangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami keampunanmu, keredaanmu, keberkatanmu, serta kerahmatanmu buat kami sekalian di dunia hingga ke syurgamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta, walau di mana sahaja kami berada, termasuk yang berada di Malaysia, yang berada di Brunei Darussalam, yang berada di England, yang berada di UK, yang berada di Indonesia, yang berada di Singapura. Mudah-mudahan kami senantiasa dalam jagaanmu dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pasakkanlah di dalam hati sanubari kami agar ikhlas di dalam beribadah kepadamu semata-mata kerana-Mu, wahai Allah, dan tidak ada langsung niat kami
untuk beribadah, untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhlukmu di dunia ini, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang disayangi olehmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang dirahmati olehmu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa olehmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang dimasukkan ke dalam syurga-syurgamu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan N. Silakan Puan N yang